اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Tarik masuk ya. Aku. Shelet. Bismillah. Gila. Mana kaji? Waalaikumsalam Adani. Terima kasih masuk. Salam. Sekejap. Asyik lagi sayang. Share, like and comment. Okay? Saya punya mataku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masuk ramai-ramai. Share, like and comment. Awak? Memang masa tu. Saya dah buat pen dulu. Oh, pen dulu. Apa nak buat? Berapa kan dah? 4 tak ada tajuk. Masya Allah. Okay. Terima kasih Mawadah. Baik padu tajuk. Sudah apa ni? Terima kasih yang masuk. Terima kasih sangat-sangat. Mantap. Masya Allah. Masya Allah. Tujuh orang dah masuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Fazila Abdullah. Ibu saya.
Waalaikumsalam makcik. Nabila Hanis pun hadir. Masya Allah. InsyaAllah. Boleh masuk lagi ramai-ramai. Share, like and comment, jangan lupa. Share, like and comment. Share banyak-banyak. Ya Allah. Boleh duduk. Okey, jelas tak suara? Cuci komen, nak tahu. Jelas tak suara kami? Ke slow? Dengar tak suara Nur, suara Najiha? Kalau slow kita orang nak kuatkan lagi. Manual. Masya Allah, dia dah syukur. Masya Allah. Semuanya. Kalau slow, Jiha dengan Kak Nur nak kuatkan volume lagi lah. Yes, insyaAllah. Manual. InsyaAllah. Okay. Tapi kat handphone awak semua kena kuat sampai habis. Habis Jelas. meta gitu. Okay, boleh? Waalaikumsalam. Aida Maisara. Masya Allah, mantan timbalan sekarang. Terima kasih Saya hanya mantan lah. Aida Maisara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aida Maisara. Okay, Ifah Mardiha. Mardiah. Jelas. Masya Allah, terima kasih. Okay, Mawadah Karim. Terima kasih. Oh, super. Memang belakang masuk. Siapa tak? Apa tu? Sumaya Imani. Gamungan yang mantap. Masya Allah. Biasa-biasa je lah kami ni. Mawadah Karim. Jelas banget. Oh, Indon pula. Indon tu baik. Indon mari. Okay. Aida Maisara jelas. Wani Yong. Wani Yong. Jelas. Syarifah Nuri Adani jelas. Masya Allah. Fazilah Abdullah. Kuat sikit lagi. Kuat sikit lagi. Okay. Allah. Okay. Terima kasih makcik. Syarifah Okay, Nuri Adani. sama-sama, Semoga insyaAllah. istiqamah. InsyaAllah. Okay. Okay. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Okay, boleh kita mula? Komen sikit nak tahu, boleh tak kita mula lagi? Boleh kita mula tak? Ayo. Boleh tak? Nampak. Apa ni? Sekejap. Okay. Boleh mula Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu lagi kita malam ni dalam live I am Muslim Outdoorian. Okay. Pertamanya, saya nak ucapkan banyak terima kasihlah pada mana yang join malam ni dan sudi luangkan masa mendengar celoteh kami malam ni. Sebenarnya malam ni kita punya special slot sikit. Sebabnya kalau sebelum ni, siapa yang join live sebelum ni, kita cuma ada satu tajuk saja. Tapi malam ni kita buat dua tajuk. Dua. Yang pertama, tajuknya Depression yang akan disampaikan oleh Najiha sendiri. Saya sendiri. Dan tajuk yang kedua yang akan disampaikan tajuk yang kedua yang bertajuk sakit penghapusan dosa, insya-Allah akan disampaikan oleh saya sendiri. Okay, Kak Nur Dalila. Okay, jadi siapa-siapa yang nak masuk tu bolehlah invite lagi ramai-ramai. Sebab insya-Allah kita punya share, speaker. like and comment. Nak comel lagi, we love gitu. Yes. Okay, gerak sebab kita punya speaker malam ni masya-Allah memang terbaik lah. Kalau saya sebut nama ni mesti memang ramai kenal dah. Kalau duk sebut nama, tunjuk orang sebelah saya ni pun rasa ramai kenal dah. Timbalan Esko dakwah kita tahun 21. Okey, tanpa membuang masa, saya serahkan slot yang pertama iaitu stress dan depression kepada Najiha. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Okey, pertama sekali kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, amin amin ya rabbal alamin. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay. Okay, tajuk di hari ni, okay, jangan nak bawa tajuk stress dan depression. Okay, tapi jangan nak more kepada depression lah.
Okey. Okey. Uh, Okey, beza stres dengan depression ni, okey. Okey, semua orang akan pernah lah mengalami stres. Okey. Kalau depression ni sesetengah orang yang mengalami depression ni. Okey. Kalau stres, sebagai contoh lah Jah buat Jah tak bagi definisi tapi Jah akan terbagi contoh Okey. Stres ni contohlah, kita stres dengan periksa, exam. Okey, kita stres masa tu saja. Tapi lepas exam, kita dah tak stres. Okey, kita dah boleh bergembira, kita dah boleh relax otak kita ni. Okey, pada depression ni, okey, dia makan masa. Berbulan-bulan, bertahun-tahun depression ni. Okey? Okey, depression ni contohnya biasanya lah orang yang depression, biasanya kematian ibu ayah, kematian anak, macam tu. Okey? Boleh ambil contoh iklan di sini. Boleh ambil contoh iklan di sini. Boleh ambil contoh pelakon Ikram Dizli. Okey? Depression ni dia pada asalnya lah. Okey, pada asalnya dia stres, lepas tu dia memudarat lah sehingga ke depression. Okey, depression ni asalnya mental. Okey, dan depression ni juga boleh bawa kepada physical. Sebagai contoh, dia boleh membunuh diri. Okey, pertama. Yang kedua, dia boleh mencederakan diri sendiri dan orang lain. Allahu akbar. Nauzubillahi min zalik. Okey, nauzubillahi min zalik. Okey. Punca depression ni kebiasaannya lah. Okey, tekanan hidup. Okey, sebab apa tekanan hidup? Sebab ni kita ni tak lari dari ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, selagi kita hidup ni, selagi itulah kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, ujian tu sebab apa? Ujian yang Allah bagi sebab tanda Allah sayang. Okey, Allah ni tak nak kita apa pada dia. Okey, sebab tu Allah ni uji hamba-hamba dia dengan ujian-ujian. Okey, ada ujian berat, ada ujian yang sedikit, ada ujian yang biasa-biasa sahaja. Okey, dalam dalil dalam surah Al-Mulk, okey, firman Allah kata Allah mentakdirkan adanya hidup dan mati untuk kamu. Okey, siapa kamu tu? Kita lah sebagai manusia. Okey, untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu yang lebih baik amalan, dan Ia Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Okey, Allah nak tengok kita sebab berapa banyak amalan kita ni kepada Allah ni. Seberapa banyak? Contohnya amalan kita biasa buat lah. Okey, solat sunat. Tidak cukup dengan solat wajib, kita solat sunat, zikir, baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Okey? Tu amalan-amalan, lagi lah amalan yang baik. Okey? Mengikut sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Okey, seterusnya, okey. Ni dia ada jumpa dekat internet, iaitu statistik depression. Okey, statistik depression dari 2016 hingga 2015. Okey, semakin menaik. Okey, lagi-lagi di tahun ambang 2020 pun memang sangat tinggi dia punya bilangannya. Okey, yang tengok itu yang dikeluarkan, artikel yang dikeluarkan oleh Harian Metro pada 24 April tahun 2017. Okey, hari Isnin. Okey, dia kata apa? Okey, pada 2006 depression ni hanya 11.2% sahaja. Tapi 2015 depression ni meningkat, iaitu 29.2%. Allahu Akbar. 29.92% bersamaan dengan 4.2 juta rakyat Malaysia. Okey, bukan dunia, rakyat Malaysia. Okey, iaitu kebiasaannya orang depression ni berlaku dalam kategori golongan 16 tahun dan ke atas. Dan biasanya depression ni berlaku lagi-lagi orang dewasa lah. Okay, seperti saya, Kak Delila, semakin untuk meningkat dewasa. Okay, depression ni. Okay. Kejap. Okay. Mengambil masa untuk depression ni, memakan masa berbulan-bulan dan sehingga ke 3 tahun. Okey, berbulan hingga 3 tahun. Ini yang diberitahu oleh Ketua Jabatan Psikiatri, iaitu Dr. Ruzita Jamaluddin. Okey, depression ni dia kata susahlah kita nak untuk sembuhkan dia. Dia makan masa dan makan tahun. Okey. Okey, dalam masa berbulan-bulan, dalam masa bertahun-tahun ni,
dari situlah kita akan tengok dia perubahan fikiran dia, emosi dia, tingkah laku dia sama ada semakin baik ataupun tidak baik, ataupun maintain sahaja dia punya depression dia tu, ataupun emosi dia tidak stabil lagi walaupun dia dah bertahun-tahun. Okey. Okey. Seterusnya, okey, lupa je nak beritahu. Okey, dalam yang tadi je beritahu dalil dari surah Al-Mulk ayat 2. Okey. Ni yang disimpul oleh sebahagian ulama lah. Okey, sebahagian ulama kata Allah menciptakan makhluk dari tiada menjadi ada untuk menguji mereka siapa di antara mereka yang lebih baik amal perbuatannya. Okey, di sini maksudnya dari apa ni? Dari firman Allah pun Allah bagi tahu, dari simpulan daripada setengah ulama pun dah bagi tahu Allah nak tengok amal kita kepada dia. Okey, macam mana sama ada kita ni amal kita kepada Allah ni tinggi ke, rendah ke, maintain ke? Okey. Okey, seterusnya lagi sangat kerja dia cakap ni. Komen sikit nak tahu. Komen sikit ke ada yang tak laju. faham ke? Kalau tak faham jauh boleh ulang balik. Betul? Okey ke? Semua? Okey ke? Masya Allah, siapa tu? Syafiq Syafiq Asfar. Masya-Allah. Masya Allah, Amos. Okay. Nurin Nurin Tanah. Syakira Masya-Allah. Elana, Masya Allah. Masyahada. Masya-Allah. Minna tabarakah. Finur Utina Cihaya. Okey. Boleh teruskan ke? Okey. Komen sikit. Ada yang tak faham ke? Laju sangat ke? Laju sangat-sangat ke? Faham. Fahimah. Fahimna. Masya Allah. Syarifah Nuri Fahimna. Adani. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih komen. Okey, Okey. boleh teruskan. Okey, okey. Okey, ja proceed Okey, ja proceed. Okey, so langkah untuk kita nak pulih depression ni ada. Setiap penyakit tu pasti ada ubatnya, insya-Allah dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Okey, pertama kita kena kenal Allah. Kita kena muhasabah balik dengan Allah. Kita kena muhasabah balik Allah. Kita kena selalu pergi majlis ilmu. Kena dekat-dekat dengan orang-orang yang baik, okey? Okey, dekat dengan orang baik, pergi majlis ilmu, kenal Allah, muhasabah. Okey. Laju sangat ke? Kalau laju minta maaf, saya tebas sebenarnya. Maaflah, kami first time sebenarnya. Jadi gugup sikit. Okey. Okey. Okey, Jah boleh teruskan. Okey. Pertama, macam mana kita nak pulihkan depression ni? Yang pertama kita kena kenal Allah lah, bertafakur. Okey. Bertafakur dengan Allah. Yang kedua, kita kena ada teman. Teman apa? Teman untuk kita luahkan perasaan kita. Okey. Contoh kita ada contohlah kita ada masalah. Contoh Jia ada masalah. Depression. Oh, teruk sangat depression Jia ni. Okey. Lepas tu Jia pun luahkan perasaan Jia ni kepada Kak Nur. Kepada Kak Nur. Kak Nur mungkin daripada masalah Jia tu daripada 100% tinggal 70% dah. Jadi taklah terbeban. Taklah terbeban kita punya masalah ni. Okey? Jadi ringan lah sikit. Jadi ringan sikit semua sekurang-kurangnya. Tapi kita nak luahkan perasaan tu, korang tengoklah orang tu macam mana kiranya boleh dipercayai, boleh jaga aib kita, boleh jaga cerita yang kita cerita pada dia. Okey? Yang ketiga, ketiga dari kedua, kita kena pergi perubatan moden dengan perubatan Islam. Okey. Sebab apa dia kata perubatan moden ni? Okey, perubatan moden ni pula terbahagi kepada dua, iaitu psychiatry dengan psikologi. Okey, psikologi. Okey, psychiatry ni contohlah dia pergi dekat psychiatry tu, okey, dia memberi kita ubat apa? Ubat untuk tenangkan. Sebagai contohlah. Okey, kalau kita pergi ke psikologi ni, dia akan cakap dengan kita, okey, awak ni macam ni. Awak ni kena buat macam ni. Okey, cerita pada orang psikologi dia apa masalah awak, dan dia akan macam mana nak dan dia akan bantu awak lah untuk selesaikan masalah tu. Okey, insya-Allah. Okey. Bismillah. Okey, iaitu yang ketiga ni iaitu pergi perubatan, itu perubatan moden. Perubatan moden pula terbagi pada dua, iaitu psychiatry dengan psikologi. Okey. Dan yang kedua yang dia bagi tahu perubatan ni iaitu perubatan Islam. Okey, why? Kenapa dia kata perubatan Islam? Sebab contohlah kita dah pergi perubatan moden. Contohnya psychiatry dengan psikologi tak jadi juga. Memang tak jadi. Okey, kita pergilah perubatan Islam. Okey, perubatan Islam mana tahu mungkin kita murung kan.
mungkin ada macam ada something lah, ada sesuatu yang nak hantar kita seperti sihir ke, macam gitu. Okay, so kita akan jumpalah kedua-dua perubatan, iaitu perubatan moden dengan perubatan Islam. Dua tu. Kejap okay, dan okay, macam contoh stres ni, contoh kita nak hilangkan stres ni, biasanya lah lepas kita stres tu kita akan pergi travel. Tapi kalau COVID tak kita travel lah. Okay, contoh kita akan pergi travel. Okay, kalau depression ni kita pergi travel, tapi travel ni ibaratnya Panadol sahaja untuk depression. Ibaratnya untuk menenangkan fikiran kita hanya untuk seketika. Dan depression ni akan, kita akan fikir contohlah 2 minggu ni dia nangis je. 2 minggu ni nangis je. Okay, lepas tu berhenti sekejap. Lepas tu 3 bulan akan datang, dia fikir lagi perasaan depression tu datang lagi. Okay, dia nangis lagi. Macam gitu. Maksudnya depression ni dia hilang. Dia berterusan. Dan rasa tu akan ada lagi walaupun dia berhenti seketika. Macam itu. Kalau stres ni setakat tu saja. Okay, selesai kat situ, situ dah selesai. Faham tak? Kau tak faham? Kau tak faham? Faham? Fahim tu? Kita tak faham, minta maaf kalau Raja sangat minta maaf. Kalau tak faham, just komen, okay? Nanti kita akan ulang balik part yang tak faham tu. Okay. So, apa lagi Okay, dan yang terakhir. Bukan tak terakhir lagi. Saya ke akhiran ni. Tak akhir. Okay, saya nak bagi tahu. Penyakit yang tertinggi, yang pertama di negara kita iaitu penyakit jantung. Okay. Penyakit yang kedua tertinggi di negara kita iaitu depression. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sangat tinggi dia punya ranking dia tu. Okay. Jadi ingatlah, depression ni ujian daripada Allah. Okay, ujian daripada Allah. Dan setiap ujian tu adalah hikmah-hikmahnya. Okay, kita kena reda. Cepat kita reda, cepatlah Allah nak bantu kita. InsyaAllah, yakin dengan Allah tu. Kena yakin dengan Allah dengan 100%. Okay. Okay, bila kita ada masalah sekalipun, kita story pada Allah. Ya Allah, aku ada masalah ni. Ya Allah. Boleh kita nak cerita kepada kawan kita. Tapi bagi Zialah, kita kena totally kita kena luah 100%, 100%. Nangis pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ya Allah, ya Tuhanku, aku dah tak sanggup nak tempuhi dugaanmu. Doa pada Allah. Luah pada Allah. Okay, macam mana sekalipun, luah pada Allah. Boleh nak luahkan pada manusia? Boleh sangat-sangat. Okay, tapi back to Allah. Back to Allah. Okay? Back to Allah. Okay? Every problem, back to Allah. Yes. Okay. InsyaAllah hati tenang. InsyaAllah hati tenang. Okay. Dan yang terakhir, semua orang tahu, saya rasa semua orang tahu akan ayat ni, surah ni. Okay, surah ni, ayat ni iaitu surah Ar-Rafir. Surah Rafir ayat 44. Siapa tahu sini? Cuba komen sikit. Ada yang tahu tak? Ada yang tahu tak? Macam mana? Cuba komen, like and share. Ayat mana? Okay, surah Ar-Rafir ni menceritakan tentang apa? Okay, nak belajar teruskanlah. Okay, surah Ghafir ni. Ada yang komen. Surah Ghafir. I am Muslim Abdurian. Ya, betul-betul. Surah Ar-Rafir ayat 44. Yes. Betul. Okay. Surah Al-Ghafir ni ayat 44 ni. Okay. Okay, dia nak cerita lah. Okay, jangan masuk cerita pun. Okay. Surah Al-Ghafir ni ayat 44. Okay, yang ni di-sharekan oleh Ustazah Asma Harun. Siapa tak kenal kan? Ustazah viral. Okay, Ustazah Asma Harun. Okay. Ada seorang hamba Allah ni, dia datang pada Ustazah Asma Harun. Dia kata, Ustazah, sebelum ni saya kayaknya hamba Allah ni ada masalah depression lah. Okay. Sebelum ni saya macam-macam dah buat. Saya mengaji, solat, saya dah pergi dah
pakar psikologi, tapi ustazah tak jadi ustazah. Kata memang kita kena balik pada Allah, mengaji, zikir. Apa tu hamba Allah tu kata kita tak jadi juga. Lepas tu ustazah Asma berkata baca surah Ar-Rafid ayat 44 ni. Okey, baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Sesungguhnya Allah ni aku serahkan segala masalahku kepadamu, dan Allah ni Maha melihat akan masalah kita ni. Okey, Allah ni melihat bukan melihat kita dari segi fizikal sahaja, bukan. Memanglah Allah lihat kita dari segi fizikal, tapi Allah sebenarnya melihat kita dari dalam sudut hati kita. Masya Allah. Maksudnya Allah ni boleh rasa apa yang kita rasa. Masya Allah. Sebab apa? Sebab Allah ni yang memberi kita masalah dan yang menyelesaikan masalah. Okey, amalkanlah ayat tu, insya-Allah semoga dipermudahkan urusan kita. Okey, bila yang tadi yang cerita hamba Allah tu pun amalkan surah tu. Okey, dia kata, ustazah alhamdulillah saya dah tak ada dah depression ni. Masya-Allah. Okey, masya-Allah. Okey, itu kehebatan mukjizat ayat Al-Quran tu. Kadang-kadang kita hanya sekadar baca, tapi kadang-kadang kita tidak tahu mukjizat ayat Al-Quran tu. Okey, makbulnya. Okey. Tapi bila nak baca ayat tu dengan yakinlah. Okey, insya-Allah. Insya-Allah Allah akan bantu kita. Sedikit demi sedikit, yang penting kena yakin. Okey, macam itulah. Okey. So dia punya slot iaitu depression. Depression dah habis sampai di sini saja, tapi tak habis lagi lah. Dia nak bagi ruang kepada sahabat Ziha, iaitu macam mana nak bantu someone yang ada depression. Ethiopian lentil. Apa ni? Okey, masya-Allah. Okey, masya-Allah. Macam mana kita nak bantu kawan kita depression? Betul tak kawan? Kawan ke sahabat? Someone. Seseorang. Okey, seseorang. Minta maaf banyak. Okey. Okey. Macam mana kita nak bantu someone ni dalam depression? Okey, kita pertama, kita kena ajak dia dekat kepada Allah. Part tu first. Okey, dekat kepada Allah, zikir Al-Quran, lepas tu ajak dia pergi majlis ilmu. Okey, dan yang seterusnya kita kena memahami kawan kita depression. Okey, jangan kawan kita depression ni kita hentam dia. Kau ni kenapa depression segini? Jangan. Okey, bagi dia kata-kata semangat, bagi dia kata-kata membina pada sahabat kita yang depression tu. Okey, ataupun bagi dia yang ayat yang tadi Jiha bagi. Mana tahu boleh kurangkan masalah depression dengan izin Allah, insya-Allah. Insya-Allah dengan bantuan Allah. Kita tak tahu kan. Macam tu. Okey, dah terjawab dah soalan Jiha ke soalan tu memang soalan klise, jawapan klise? Ethiopian Latif. Betul ke tu? Betul ke sebut tu? Okey. Okey, ada lagi tak soalan? Kalau ada soalan boleh tanya je kat bawah. Mana siapa tulis? Okey. I am Muslim Aldorian. Okey, ajak dekat dengan Allah, ajak ke majlis ilmu, kita kena faham dia. Betul? Ya, betul. Okey. Okey. Terima kasih. I am Muslim Aldorian. Apa ni? Admin. I am Muslim. Terima kasih. Okey. Dia punya surat dah habis, iaitu tajuk depression. Okey, kalau semua orang nak tahu pasal depression lebih mendalam, boleh cek dalam YouTube, internet, banyak. Okey? Dan sangat best lah. Ni. Betul. Sis, the answer shall be in public. Tak semua yang ada depression ni. Apa tu? Sekejap. Sekejap tau. Okay, sis, the answer should be in public. Tak semua yang ada depression ni orang Islam. Depresi ni menyebabkan masalah otak sebenarnya. Ya, betul. Yes, depression ni masalah otak. Dan depression ni tu semestinya, okay, contoh. Depression ni dia kadang-kadang kan macam ada ustaz ada yang kata depression ni ada yang kawan dia ni menghafal Quran, solat 5 waktu, tapi depression. Kini dia macam bukan berkait juga dah dengan iman. Yes, dia memang otak, maksudnya dia ada masalah masalah otak, masalah mental.
Dia berkait dengan apa kita punya kekuatan. Kekuatan jiwa kita tu macam mana untuk menerima. Yes, memang depression ni bukan sahaja orang Islam yang ada. Orang bukan Islam pun ada. Jadi the best way yang orang kata kalau cara nak atasi secara public tu baik untuk orang Islam ataupun yang bukan Islam, kita boleh buat dengan selalu ambil berat pasal dia. If kita tengok dia dalam masalah, kita pun cuba tarik dia slow-slow untuk bagi dia untuk kita selalu bagi dia kata-kata semangat, kata-kata motivasi yang boleh sedarkan dia, yang boleh buka minda dia bahawa dunia ni bukan semata-mata tempat masalah, tapi juga tempat untuk penyelesaian suatu masalah. Macam tu. Okay, terjawab tak? Terjawab tak jawapan kami? Minta maaf segala kekurangan. Apa tu maksud soalan tu? Dia nak kata depresi ini melibatkan semua agama. Macam mana kita nak bantu kalau orang tu bukan orang Islam? Okey, macam yang saya beritahu tadi, kita boleh dekati dia dengan cara kita selalu ambil berat tentang dia. Ambil berat tentang dia, lepas tu kita selalu bagi kata-kata motivasi dekat dia. Sebab kalau orang yang macam ni, kita tak boleh tinggalkan dia. Kalau kita tinggalkan dia, dia akan jadi makin teruk. Jadi, dengan cara salah satunya, kita dekatkan diri kita dengan dia dan kita selalu ambil berat tentang dia. Bagi dia rasa yang diri dia tu disayangi. Bukan dibenci. You don't alone lah kiranya. Dia tak alone. Macam tu. Faham tak? Lepas tu kalau nampak macam kawan kita ni murung ke apa, kita pergi dekat dia. Tanya dia macam mana. Tapi kalau contoh masalah dia ni, contohlah orang tu dia ada masalah lah, depression. Lepas tu dia tak nak cerita kat kita. Tapi tak apalah. Sebab tu mungkin hak dia lah. Hak dia tak mau cerita. Tapi bila dia dah bercerita pada kita, okay, so peranan kita ni apa? Peranan kita ni macam tadi lah Kak Nur kata, bagi nasihat, bagi kata-kata. Walaupun dia ni bukan orang Islam ataupun orang Islam. Okay, kalau orang Islam kita ada amal-amal. Apa dia? Kita ada amalan-amalan. Amalan dia. Okay. Yes. Okay, soalan Muhammad Amirul Hakimi Amir. Macam mana kalau dia sakit tapi stres dengan sakit yang dia hadapi tu, dia merasakan macam Allah tak sayang dia. Okay. Masya Allah, lajunya kamu jap. Sabar ya. Macam mana kalau dia sakit tapi stres dengan sakit yang dia apa tu? Yang dihadapi itu, dia merasakan macam Allah tak sayang dia. Macam tu. Okay, sebenarnya ujian yang Allah bagi dekat kita ni adalah tanda Allah sayang dekat kita. Bukannya Allah benci. Bila mana ada ujian, tu tanda Allah ingat pada kita. Dan boleh jadi orang yang selalu diberi nikmat selalu yang diberikan pada dia, boleh jadi itu istidraj. Dan bermakna Allah tak ingat pada dia. Allah tak ambuh dia dekat dengan Allah. Sebab apa? Sebab dia terlalu leka dengan dunia. Tapi orang yang sakit ni, Allah turunkan ujian pada dia, satu sebab dia mampu. Yang kedua sebab Allah nak dia dekatkan lagi diri dia pada Allah. Allah sayang dia, Allah sayang dia, Allah nak apa orang kata? Nak awak kiranya sakit ni kan dia hapuskan dosa. Yes, sakit ni faham dosa. Kiranya nanti bila kita dah kembali kepada Allah, dosa kita dah tak ada. Sebab tu Allah bagi kita kesakitan. Allah bagi kita ujian. Sebab apa? Ujian tu penghapus dosa. Biar kita kembali kepada Allah ni dalam keadaan yang suci seperti mana kita baru lahir. Tak ada dosa. Nak hapuskan dosa dia kan? Yes, betul. Okay, lagi banyak lagi. Fazil ni Jejak mana? Jejak saya tak jumpa dah komen tadi. Okay. Terjawab tak? Muhammad Amirul Hakimi. Terjawab dah tadi jawapan daripada Kak Nur. Jelaskan tu. Banyak lagi. Okay. Salah satu penyebab depres kemurungan. Betul. Tilala. Keturunan. Keturunan, betul. Oh ya. Ada juga, yes. Betul. Lagi banyak yang perlu Cik Nur jelaskan tu. InsyaAllah. Okay, kita jelaskan nanti. Okay, ajak dia. Yes, betul Syarifah. Ada di mana dah? Kejap. Allah tak jumpa dah. Okay, ajak dia dekat dengan Tuhan. Mostly kalau semangat ni tak jadi dan ambil berat pun tak jadi. Any other way? Last kali contohlah dia dah pergi secretary, dia dah pergi macam-macam, kita dah bagi nasihat pun tak jalan. Kita bagi kata-kata pun tak jalan. Kita bagi ayat-ayat untuk dia amalkan, dia pun tak buat. Last kali kita doalah pada dia. Semoga Allah ni bukakan hati dia. Semoga dia ni sentiasa dipermudahkan oleh Allah. Macam tu. Minta maaf atas jawapan Jia. Jia pun masih belajar lagi. Okay. Ada lagi tak soalan?
Okey, nak hapuskan dosa dia. Ya, betul. Okey, terima kasih terjawab sama-sama. Okey, Syarifah Nuri Andani, jangan tanda Allah beri perhatian Yang kepada kepada hamba-Nya. hamba-Nya. Betul. Jadi beruntunglah orang yang diuji. Betul. Betul. Beruntunglah orang Orang yang yang diuji. Okey. Kalau kita tak diuji, maksudnya Allah ni nak bagi kita apa? Istidraj. Ujuk. Sebenarnya kan bila hidup kita kosong tanpa ujian tu sebenarnya kita akan rasa sunyi. Sebab apa? Sebab kita tengok pelangi pun ada warna-warni. Apatah lagi kehidupan kita. Mestilah kehidupan kita ni pun ada jatuh naik. Gitu. Jadi setiap apa yang berlaku cuba pandang hikmah. Bukan pandang dari sudut yang negatif lah kiranya. Okey. Dan kena selalu bersangka baik pada Allah. Yes, betul. Bersangka baik pada Allah. Bersangka baik pada Allah. Dan yang kedua, selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat dia selalu. Di setiap saat kita ingat Allah. Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa ni? Ashraf Sublidiania, mantap speaker. Allah, masya-Allah. Tak ada apa. Okey, biasa-biasa saja. Okey, ada lagi tak soalan? Mawadah Karim. Betul. Okey. Lagi ke soalan? Untuk tajuk depression? Apa ni? So kita ada darjat. Okey. Nuruddin Tonau. Wow. Masya-Allah. Minta maaf. Okay, sebab kita ada darjat di sisi Allah. Sebab Allah bagi ujian supaya kita cepat sampai darjat tu. Sebab Allah nak dia dekat dengan Allah. Betul, Nuruddin. Okay. Jadinya slot Jiah depression dah habis. Okay, minta maaf atas jawapan Jiah dan Kak Nur yang tidak seberapa. Okay, insyaAllah Jiah akan belajar dari sikit ke sedikit. InsyaAllah doakan Jiah semoga. Dan Kak Jiah, kawan Jiah, Kak Nur semoga dipermudahkanlah untuk menuntut ilmu. Okay, insyaAllah, amin. Okay, jadi sekarang pergi ke slot yang kedua, iaitu sakit penghapus dosa. Okay, sakit penghapus dosa yang akan disampaikan oleh Kak Nur Darila. Okay, mantan SK dakwah kita. Okay, dipersilakan, tafadhal. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebelum saya masuk pada tajuk saya simpulkan sedikit berkaitan apa yang Najah ceritakan tadi. Okey, berkaitan dengan depression. Depression ni sebenarnya kalau kita perasan lah, tajuk malam ni memang berkait rapat dengan manusia. Depression ataupun sakit ni memang berkait rapat dengan manusia. Sebab mana-mana orang pun mesti pernah ada stres, mesti pernah rasa sakit tu. Jadinya setiap depression, baik depression ataupun sakit ni Allah turunkan ujian tu sebab Allah sayang. Jadi tak bolehlah macam nak kata Bapa Allah turunkan ujian ni. Jahat sangat ke aku? Allah dah sayang aku ke? Tak. Allah uji sebab Allah sayang. Gitu. Okay, jadi saya sebut sikit lah tentang 4 cara untuk atasi stres. Yang tadilah kalau yang Islam, yang pertama kita dekatkan diri pada Allah. Betul. Sebab bila mana kita dekatkan diri pada Allah, insya-Allah perkara lain pun akan jadi mudah. Akan jadi tenang, Allah akan bantu kita. Sebab apa? Sebab turunnya ujian ni Allah nak kita lebih dekatkan diri kita pada dia. Okay. Yang kedua, cara ni boleh digunakan lah untuk baik yang Islam ataupun tidak. Okay. Yang kedua adalah mendekati teman yang bermasalah tu. Kita dengar, kalau dia nak luahkan pada kita, kita dengar dia punya masalah tu. Tapi kalau dia tak dengar, tak apa, kita jangan paksa dia. Kita bagi dia masa, kita bagi dia ruang untuk dia selesakan diri dia dengan kita untuk kongsikan masalah tu dengan kita. Okey, yang ketiga, boleh gunakan rawatan psikiatri dan psikologi. Okay, yang last sekali. Dan perubatan Islam, yes. Okey, yang keempat, yang ni boleh diamalkan oleh orang Islam lah, iaitu surah Ghafir ayat 44, iaitu wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah yang menciptakan kita, jadi dia tahu kat mana titik lemah kita, dia tahu mana kekuatan kita. Sebab tu Allah uji ni berdasarkan kemampuan kita. Okey, saya terus pada slot yang kedua. Kalau masih ada lagi soalan, boleh ajukan, nanti kami akan jawab. Okey, saya terus masuk pada slot saya, iaitu slot musibah penghapus dosa. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh lah, saya akan membacakan satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
daripada Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim yang ditimpa suatu penyakit dan keletihan, kegusaran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, At-Tirmizi dan Ahmad. Okey, saya rasa hadis ni mesti ramai dah yang tahu, mesti ramai dah yang pernah dengar. Okey, saya simpulkan sikit pada hadis ni. Melalui hadis ni, Rasulullah nak bagi tahu bahawa setiap apa pun ujian yang kita dapat, baik penyakit, baik pun kita letih, kita sedih, hatta kena duri sikit pun, tu semua adalah sebab Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Bukan saja-saja Allah bagi kita sakit tu, sebab Allah nak hapuskan dosa kita, sebab itulah Allah bagi kita ujian. Baik, contohlah tercocok jarum. Kemarin saya kena cocok jarum ni. Dalam sangat sakit. Tapi kalau kita kena tu, apa yang kita buat? Adakah kita mencarut? Habis keluar belaka binatang-binatang kat hutan tu? Ataupun kita bersabar. Kita pandang, tak apa, Allah nak hapuskan dosa aku ni. Jadi kalau kita terima benda tu dengan sudut yang positif, insya-Allah Allah akan tinggikan darjat kita, kita akan terima ganjaran. Tapi kalau kena jarum sikit pun kita dah menangis, dah menalak, tubik belaka binatang-binatang kat hutan tu, nak marah orang, kena sikit pun marah orang. Tak ada apa lah. Ni aku sokmo je, padahal jarum salah, tapi kita salah kawan kita. Allahu akbar. Gurau Fikir-fikirkanlah. Okey. Gitu, maknanya setiap apa yang Allah turunkan kat dunia ni, Allah tak uji, Allah bukan sia-sia. Semuanya berhikmah. Allah nak ada sebab Allah turunkan sesuatu tu. Gitu. Okey, sekarang cuba kita bayangkan dalam sehari. Contohlah hari ni je, berapa banyak dosa yang kita buat. Cuba kita renungkan sekejap, kita fikir banyak mana dosa yang aku buat. Dosa apa yang aku buat hari ni. Kadang-kadang kita pun dok penuh hitung. Sebab apa? Sebab terlalu banyak. Terlalu banyak sampai kita dok tahu nak hitung banyak mana lagi dosa yang kita buat hari ni saja. Dok kira lagi yang lepas-lepas, bulan lepas, tahun lepas. Itu jadi sebab kadang-kadang ada juga orang ni, dia dok rasa pun dia buat dosa. Sebab apa? Sebab dia terbiasa dengan buat dosa. Jadi bila dia terbiasa dengan buat dosa, dia jadi dia tahu dah nak bezakan yang mana satu dosa, yang mana satu pahala. Wal iyauzubillah, moga Allah jauhkan kita, moga Allah sedarkan lagi kita, moga Allah bagi kesedaran, bagi hidayah pada kita untuk bezakan yang mana satu dosa, yang mana satu pahala. Gitu. Sebab Allah ni dia Maha mengetahui, ya, kita hamba, kita manusia, kita tak sempurna. Kita tak sempurna. Yes, kita tak sempurna. Kita memang setiap dari kita dah lepas daripada buat kesilapan, buat kesalahan. Sebab tu Allah tu dia Maha mengetahui. Sebab apa? Sebab dia yang ciptakan kita, dia tahu kita ni macam mana. Jadi Allah tu Maha mengetahui, dan Allah telah membuat satu cara pelunasan dosa yang sangat indah, di mana Allah hadirkan berbagai-bagai macam ujian, berbagai-bagai macam dugaan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Sebab apa? Sebab Allah tunggu kita taubat. Allah tunggu kita 1/3 malam. Allah tunggu kita untuk beristighfar. Tapi kita tak ada. Kita tak buat benda tu. Allah tunggu-tunggu tapi kita tak buat-buat. Last Allah bagi ujian dekat kita. Untuk apa? Untuk Allah hapuskan dosa-dosa kita. Gitu. Sebab dari satu, Allah bagi ujian sebab apa? Allah ni rindu pada kita. Betul. Rindu pada kita. Kita dah termasuk diri jihad. Bila kita ada masalah je kita kembali kepada Allah. Tapi bila kita senang, kita lupa. Jadi bila kini Allah ni terlampau rindu ke kita ni, Allah bagi kita ujian. Sebenarnya macam itulah sayangnya Allah yang pada kita kan. Sayang sangat. Okay, sebab tu bila kita diuji dengan sakit, sebenarnya Allah nak hapuskan dosa kita. Sebenarnya kan bila kita sakit, banyak sangat ganjaran yang Allah bagi dekat kita. Yang pertama, Allah hapuskan dosa kita. Macam tajuk malam ni, sakit tu hapus dosa. Okay, yang kedua, Allah nak tinggikan darjat kita. Bila kita bersabar, Allah akan tinggikan darjat kita. Sebab bila mana kita ni mulia, Masya Allah, sorry. Bila mana Allah nak muliakan kita, kita akan jadi semulia-mulia makhluk. Lebih mulia daripada malaikat. Tapi bila mana Allah nak hinakan kita, kita boleh jadi sehina-hina manusia. Dan boleh jadi lebih hina daripada binatang. Sebab tu Alhamdulillah. Okay, moga-moga Allah jauhkan kita lah. Moga-moga kita sentiasa diberikan, moga-moga Allah sentiasa meninggikan darjat kita sebab kita bersabar dengan ujian yang diberi oleh Allah. Okay, yang kedua, apa tu? Apa tadi?
Meninggikan darjat. Yes, meninggikan darjat. Okey, yang ketiga, Allah nak kita dekat dengan dia. Allah nak kita dekat. Sebab apa? Sebab contohlah minggu ni saja kita dapat macam-macam nikmat. Kita nikmat Allah bagi. Tapi kita jauh daripada Allah. Tibalah minggu depan Allah nak bagi kita ujian. Sebab apa? Sebab Allah nak kita terlalu jauh. Kita jauh daripada Allah. Jadi Allah bagi kita ujian untuk kita dekatkan lagi diri kita kepada Allah. Allah rindu kita sebenarnya. Tiap-tiap masa Allah rindu kita. Allah rindu dengan rintihan kita. Allah rindu dengan luahan kita. Allah rindu air mata kita. Allah nak tengok. Allah nak tengok kita persembahkan benda tu di depan Allah. Sebab tu Allah hadirkan ujian. Sebab bila mana adanya ujian, barulah kita ingat pada Allah sebenarnya. Tak ramai yang bila mana ada dapat nikmat dia ingat pada Allah. Tapi moga-moga kita tergolong dalam golongan yang sedikit itu. Di mana bila mana kita dapat nikmat, kita bersyukur, kita ingat pada Allah. Dan selalu mengucapkan Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah ni lebih dekat lagi lah, iaitu kita berterima kasih kepada Allah. Macam kita berterima kasih kepada kita. Terima kasih Kak Dila kerana bantu saya dalam menyelesaikan masalah depression. Terima kasih. Macam tu juga kita berterima kasih kepada Allah. Macam tu juga. Okey. Sekejap. Saya baca komen. Minta maaf. Kalau ada soalan nanti kita baca. Okey, saya terus ya. Sebenarnya tak semestinya sakit ni dianggap sebagai musibah. Okay, sakit ni dianggap sebagai musibah. Kemalangan ke, duit hilang ke, tu tak semestinya dianggap sebagai musibah. Sebenarnya apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni tu adalah ujian dan dugaan untuk Allah dekatkan diri kita kepadanya. Dia bukan musibah sebenarnya. Boleh jadi Allah nak buat tu sebagai satu teguran. Yes. Satu pengajaran untuk kita. Bukan sebagai satu musibah. Cuba bila mana kita dapat sesuatu ujian, bila mana dapat sesuatu dugaan, kita pandang dari sudut yang positif. Bukan dari sudut yang negatif. Sebab bila mana kita dapat ujian, cuba pandang setiap ujian yang berlaku ada hikmahnya. Sebab dalam surah Asyar Allah ada sebut dua kali Allah sebut dalam surah yang sama, setiap kesusahan akan adanya kesenangan. Itu janji Allah. Janji Allah tu pasti. Bila mana kita dapat ujian, dapat dugaan, sebenarnya Allah nak bagi kesenangan di akhirnya. Allah nak tengok kita je. Kita ni bersabar ke tak? Gitu. Jadi bila mana dapat ujian, bersabar. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi ganjaran. Gitu. Sebab jadi bila mana kita betul-betul faham dengan konsep redha, kita betul-betul faham dengan konsep sakit penghapus dosa, kita akan redha dengan setiap ujian yang Allah bagi. Hatta sakit sekalipun. Sakit sekalipun. Sebab apa? Sebab dengan sakit inilah Allah akan hapuskan dosa kita, insya-Allah. Syaratnya kita kena bersabar. Tapi kalau kita dah bersabar dengan ujian tu, Allah susahlah untuk Allah bagikan cara terdekat kita. Jadi dapat sakit, dapat ujian, dapat dugaan, kita sabar. Sebab bila mana kita sentiasa bersyukur dengan setiap dugaan yang Allah bagi, sentiasa bersyukur dengan apa-apa pun yang terjadi dalam hidup ni, maka Allah akan tambahkan lagi nikmat untuk kita supaya kita lebih bersyukur. Tapi kalau kita merungut, dapat benda sikit, dapat masalah sikit, dapat ujian sikit, kita merungut. Jadi Allah akan timpakan lagi banyak masalah dekat dia supaya dia merungut. Sebab apa? Sebab dia suka merungut. Tapi kalau dia suka bersyukur, Allah akan tambahkan lagi nikmat untuk dia supaya dia sentiasa bersyukur. Okey, jangan tambah sikit. Okey. Ujian, okey. Yes. Ujian ni Allah bagi sebab tanda sayang. Dan satu lagi, Allah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak bagi kita hadiah. Betul. Okay. Ibaratnya sebungkus hadiah, tapi kita tak tahu apa dalam tu. Dan bila kita tahu, Masya Allah, indahnya peraturan Allah. Kenapa buat begini padaku? Jadinya kita kena bersangka baik pada Allah. Okay, sebenarnya ujian tu pun Allah nak bagi kita hadiah yang istimewa untuk kita. Okay? Jadinya ya memang kadang-kadang masalah kita rasa tak boleh nak pergi. Tak boleh nak memang. Macam kita ni tak boleh sangat nak pikul beban. Tapi ingat, kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada orang yang sekeliling kita. Okay, kita ada hamba-hamba Allah yang boleh bantu kita. Betul? Okay? Gitu, betul? Okay, jadinya bila mana dapat sesuatu ujian, kita ingat balik dalam surah Al-Baqarah ayat last kali 286 Allah ada menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Sesungguhnya Allah tidak akan membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, kadang-kadang bila kita dapat ujian, kita rasa aku dah mampu. Sedangkan Allah tahu kita mampu. Sebab tu dia bagi ujian dekat kita. Sebab kalau kita tengokkan ujian kita dengan orang lain berbeza. Sebab apa? Sebab Allah uji ikut kemampuan seseorang. Nah, Allah tahu kita mampu untuk hadap ujian tu. Jadi Allah bagi ujian tu dekat kita. Allah tahu dia mampu untuk hadapi ujian tu. Jadi Allah bagi ujian tu dekat dia. Jadi bila mana kita dapat ujian, kita rasa aku dah mampu. Tidak. Sebenarnya Allah tahu kita mampu. Kita lebih daripada mampu sebenarnya. Sebab tu Allah bagi ujian tu dekat kita. Sebab apa? Sebab Allah tak pernah zalim pada kita. Allah tahu batas kemampuan kita sebab dia yang menciptakan kita. Allah tahu batas kemampuan kita sebab tu dia bagi ujian ikut batas kemampuan kita. Macam kita masing-masing pun. Kita sendiri ada masalah masing-masing. Kita sendiri ada ujian masing-masing. Kita sendiri ada sakit masing-masing. Tapi tahap ujian yang Allah bagi tu berbeza mengikut tahap kemampuan seseorang. Jadinya, bila kita ada masalah, kita dapat ujian, kita jangan kata kita tak mampu. Sebab kita mampulah Allah bagi sebenarnya. Bukan sebab kita tak mampu. Nampak tak sayangnya Allah dekat kita, sebab tu dia bagi ujian dekat kita supaya kita lebih dekat dengan dia. Bukanlah macam tadi, bukan nak kata yang Allah bagi ujian ni sebab Allah benci kita, tak. Orang zaman dulu, zaman-zaman Nabi dulu, dia minta ujian ni. Sebab apa? Sebab dia rindu. Sebab dia rasa kedekatan dia pada Allah bila mana dia ditimpa ujian. Bayangkan, basically dalam setahun kita ada 365 hari. 5 hari Allah bagi kita sakit, 360 hari Allah bagi kita sihat. Tapi kita merungut untuk 5 hari dan kita tak bersyukur untuk 360 hari. Mana nikmat syukur kita? Kita kata kita bersyukur, tapi sebenarnya kita tak. Sebab apa? Sebab kita merungut untuk 5 hari itu sahaja. Jadi lepas ni apa-apa keadaan sekalipun, memang berat untuk terima sesuatu ujian. Betul, memang berat. Sebab ujian ni diibaratkan satu bungkus hadiah. Macam Jihad kata tadi, satu bungkus hadiah daripada Allah yang dikirimkan melalui malaikat Jibril untuk kita. Ni bukan wahyu. Ni adalah ujian. Allah kirimkan kepada malaikat Jibril untuk kita. Untuk dia tengok macam mana seseorang hamba aku ni, macam mana dia menguruskan masalah dia. Adakah dia kembali pada aku atau dia buat sesuatu perkara yang aku tidak suka. Gitu. Jadinya dapat ujian, kita bersabar, insya-Allah akan ditinggikan darjat kita. Okey, setakat ni ada soalan tak? Ada soalan? Boleh buka soalan untuk diajukan. Cuba tengok dia telefon awak. Sekejap, saya rasa tak tahu. Kejap ni. Ya Allah. Kejap, ya Jan nak baca komen-komen awak semua. Terima kasih. Terima kasih yang komen, like and share dan yang juga bagi love. Terima kasih. Jan sangat hargai sangat-sangat. Terima kasih juga pada yang respon. Saya hargai sangat-sangat. Kejap ya. Ada tak soalan? Ada soalan. Kalau ada yang terlepas boleh tu balik siapa? Kak Ilya. Tertepang. Semestinya Ilya. Komen. Apa tu? Okey, banyak tertinggal ni. Kejap Dia nak baca komen. Hujung kulit tak pandai kulit. Amboi. Okey, daripada mana ni? Okey, jap. Ada soalan tak yang saya terlepas? Yang kami terlepas. Tak ada. So, macam mana? Okey. Terima kasih Dr. Jo. Okey. Dari mana yang kita tu? Mantap. Betul-betul. Daripada Chef Nuri Adani. Boleh? Okey, ada soalan jap. Tak ada soalan. Ya. Komen. Okey. Allah. Okey. Okey, ada soalan. Saya nampak soalan. Cuba scroll bawah sekali. Adakah perkongsian seperti ini dilakukan setiap hari? Allah. InsyaAllah setakat ni kami hanya beroperasi dalam masa PKP sahaja sampai Khamis ni. Lunch ni macam mana? Okey. InsyaAllah sampai Khamis ni sahaja. Tapi memandangkan PKP dilanjutkan, insyaAllah masih dalam perbincangan. Dan kami akan maklum baliklah kalau ada. Stay tune je. Stay tune dengan kami. Stay je dengan I am Muslim Auditorium. Boleh follow I am Muslim Auditorium untuk tahu perkembangan lanjut lah mengenai aktiviti kami. Ada soalan? Tak soalan, aku jangan nak baca ni. Sharifah Nuri Adani. Ujian tanda Allah beri perhatian kepada hamba-Nya, jadi beruntunglah orang yang diuji. Allah, Masya Allah. Betul? Admin kata ilmu yang sangat bermanfaat malam ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Asya Subli Daniel, mantap speaker. Allah tak ada apa.
Biasa-biasa saja. Mawar Kari betul. Ni dah baca lah. Dah baca. Ni dah baca lah. Minta maaf, sorry. Kejap ya. Okay ni. Betul kata Nurul Syah ni. Okay, weh, seram pula kita tahu pula nama kita. Okay, famous ni. Okay. Okay, Elia Syahada. Okay, Mawar Kari. Allah uji sebab Allah sayang. Betul. Uji sebab Allah sayang. Okay. Subhanallah terbaik. Masya Allah. Hadis yang sangat menarik. Alhamdulillah. Apa tu? Admin kata waktu PKP ni tajuk ni memang perlu kita bincangkan. Betul. Sebab saya tengok ramai sangat depression duduk rumah. Ramai sangat duduk rumah tak boleh nak keluar pergi jalan-jalan. Jadinya betul lah. Okay, memang kalau macam okay. maknanya untuk kita atasi depression tu, untuk kita atasi stres tu, kita boleh masa ni lah kita nak luangkan masa dengan family kita. Buat aktiviti sesama family untuk eratkan lagi. Sebelum ni mungkinlah ada setengahnya sibuk bekerja sampai tak sempat nak luangkan masa. Jadi inilah masa yang sesuai untuk kita luangkan masa. Jadi create moment. Sementara PKP ni orang tak boleh nak keluar rumah, kita create moment dengan family kita. Cipta kenangan supaya kita dapat eratkan lagi silaturahim sesama family. Gitu. Okay, lagi. Admin kata sebab kita share dan bila mana ramai yang dapat manfaat sebab kita share live ini tak terhitung saham pahala jariah kita. Subhanallah. Nuruddin Tonwau. Terima kasih sangat pada yang share. Jangan sangka kita beriman selagi tak pernah diuji. Betul. Yes. Dalam surah saya lupalah. Al-Anbiya out. Ayat 2 saya tak pasti surah mana. Boleh refer baliklah. Ayat 2 ada Allah berfirman, dia kata Allah kata jangan pernah kita sangka kita ni beriman selagi mana kita ni dok diuji. Sebab ujian yang Allah bagi tu tandanya kita dekat pada Allah, untuk kita dekatkan pada Allah kan. Tu jadinya bila mana kita diuji untuk meningkatkan lagi iman kita sebenarnya. Sebab mungkin kita pernah minta untuk kuat. Kita pernah doa, ya Allah berikan aku hati yang kuat. Jadi Allah makbulkan doa tu dengan cara Allah hadirkan ujian untuk kuatkan hati kita. Sebab kadang ujian ni mematangkan kita. Ya, betul. Kita banyak belajar daripada pengalaman dan ujian dalam kehidupan kita. Dan pengalaman tu sebenarnya sangat mahal. Yang tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Walau RM1 sekalipun. Okay. Okay. Nuruddin Tonwau. Dia yang tersepak batu pula yang disalahkan. Betul. Kadang macam ni semua salah batu. Ni semua salah batu. Macam itu. Okay, aku baca ni. Okay, apa tu? Okay, Ashraf Sebeli kata Allah sudah terhitung dosa. Semoga Allah bagi kesalahan pada kita semua. InsyaAllah. Amin. Okay, admin kata semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin. Amin. Masya Allah. Orang yang terbaik. Ujian sebab Allah rindu pada kita. Betul. Allah rindu dekat kita. Nuruddin Tanwal. Macam orang MBKT. Relax je minum air ikat tepi duduk belakang lori sampah. Orang lain lori jauh lagi tutup hidung dah. Bukan nak hina MBKT, nak bagi nampak perumpamaan orang yang berguluman dosa sebab tak rasa sampai tak rasa apa-apa buat dosa. Betul. Bayangkan kalau dosa tu berbau, agak-agak macam mana kita. Malu dok kita nak keluar rumah. Mesti kita segan nak keluar rumah kan. Okay, betul-betul Allah dapat nikmat kita bersyukur. Betul, Masya Allah terbaik. Betul, puduh hitam. Nak tulis nikmat Allah tak terhitung walau 7 lautan dijadikan dakwah. Banyak lagi tak tertulis. Betul? Betul, Nuruddin. Okay, Ilyas Syahada alhamdulillah kita dari mulai sekarang dan akan datang. Masya Allah. Masya Allah. Okay, tinggi sama balago. Okay, sakit papusai. Okay. Oh, banyak sangat ni. Kalau ada soalan yang saya terlepas boleh tulis balik. Ada soalan? Cak yang dan kita jemput lagi datang dalam kelas ini insya-Allah. Page ni untuk apa? Baca dah. Page ini untuk apa? Okay, admin macam mana? Page ini untuk apa? Page I Muslim merupakan sebuah organisasi. Kejap. Nanti akan. Okay, page ini untuk apa? Saya serahkan. Kejap. Okay, page ini untuk apa? Sekejap ya. Kita tajuk ni Fazilah Abdullah. Tajuk ni kena ada bahagian kedua pula. Hanya cadangan. Masya Allah. InsyaAllah boleh dipertimbangkan. Okay, Nuruddin. Contoh aktiviti boleh create moment. Sudah. Boleh create moment aktiviti mana? Contoh bermain bola. Ni yang saya buatlah dekat rumah hari tu. Masa saya duduk kat rumah tu, saya main bola dengan adik-adik.
Kadang-kadang ajak ayah sekali turun padang. Masa ni lah sebab biasanya ayah kan sibuk kerja. Ayah dah sempat nak kadang-kadang malam ayah balik petang tu letih. Jadi macam dah sedap lah nak ganggu ayah, kita akan bagi ayah rehat. Tapi bila PKP ni, Allah bagi kita ruang dan peluang untuk kita rapatkan lagi. Kita rapat lagi dengan family kita, kita boleh mesra lagi dengan family kita. Salah satunya main bola. Lepas tu saya tengok dalam IG ke kat mana, dia buat gelanggang dalam rumah. Lepas tu dia main badminton, tak silap saya. Lepas tu dia buat macam suka neka gitulah. Saya pun dah pasti. Macam tu aktiviti kita lah boleh buat sama family. Boleh main juga through order ke dengan adik-beradik. Lepas tu Jia biasa buat benda. Biasa kalau dia suka story-story. Dia suka story-story dengan Mak Jiha. Dengan adik-adik Jiha. Sebab Jiha dia jarang balik. Okay. Jadinya bila balik je rumah tu, okay, macam-macam cerita ada. Okay. Lepas tu macam-macam lah. Luahkan perasaan. Macam tu. Okay. Boleh juga buat usrah. Masa ni lah. Masa ni lah kita boleh usrah. Kita boleh buat kuliah maghrib. Kita solat berjemaah sama-sama. Ni masa ni lah yang paling orang kata paling bermanfaat. Paling sangat-sangat bermanfaat lah. Untuk kita. Sebab aktiviti ni dia aktiviti yang lebih kepada untuk dekatkan diri pada Allah. Solat berjemaah pahala dia berganda-ganda. Lepas maghrib ke tak apa, lepas subuh. Lepas subuh, lepas asar tu bolehlah solat berjemaah. Lepas tu baca maksud ramai-ramai. Adakan majlis taklim. Lepas maghrib boleh buat kuliah maghrib. Boleh panggil lah adik-adik ke, abang-abang ke, untuk sampaikan usrah tu. Ayah ke, boleh belaka. Nah, okey. Tadi saya nampak ada soalan, page ini untuk apa? Okey. Page IMO ni merupakan NGO team yang mengadakan aktiviti luar seperti kayak, mendaki dekat misi yang utama. Misi yang utama mendaki dan misi yang utama iaitu dakwah. Dan sejak PKP ni kami membuat kutipan dana seperti tabung EIP project, misi banjir, bantuan makanan. Lebih lanjut boleh search dekat page kami. Page I am Muslim Outdoorian. Boleh tengok dekat situ banyak aktiviti yang kami update dekat sana lah. Boleh tengok. Kena suruh dah nak buat online kelas baca. Online. Yes, kelas online. Tak apa. Sampai malam kelas online. Nice. Okay. Ada lagi tak? Okay. Siap lagi tak soalan-soalan siap baca tak. Kena rotan mawar belakang ni. Nian. Okay, maafkan saya masih baru sebenarnya. Saya pun sama, minta maaf sangat-sangat. Ada apa-apa soalan lagi tak? Tak salah. Ataupun ada yang nak share ke, sakit yang dia pernah alami ke, ataupun depression ke, ataupun nak share bila ada ujian, apa yang apa hikmah yang dapat. Boleh share dekat sini. Share. Kawan-kawan pun boleh tahu. Betul. Dan kawan-kawan boleh ambil pengajaran. Okay. So, InsyaAllah dapat ambil improve. Ada lagi tak soalan? Sebab lagi dah nak penghujung dah ni. Pukul 11 dah. Masya Allah, 9 minit. Jangan lupa baca doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Al-Mut, jangan lupa penyelamat kita dalam kubur. Betul. Admin ada hantar. IMO ni apa? Ada hantar macam ni. Macam mana saudari Jiha untuk kawal stres? Sila saudari Jiha. Okey. Belia syuhada. Masalah Jiha untuk kawal stres. Okey, pertama Jiha rasa macam tak boleh nak terima lah. Okey, yang stres tu. Yang kedua, Jiha zikir. Jiha banyakkan zikir, istighfar. Okey, dan Jiha fikir masalah ni datang daripada Allah. Saya fikir tu je. Semua yang datang daripada Allah, semua yang ada pada kita, sama ada kelebihan ke kekurangan tu, semua datang daripada Allah. Saya fikir tu je. Okey, yang keduanya Jiha sebab jenis Jiha okey, jenis Jiha daripada mau pendam, tapi bila terlampau tu Jiha akan share lah pada kawan Jiha sikit-sikit. Tapi Jiha tak akan share totally. Dia akan macam kias-kias macam tu. Macam hanya atas dasar saja. Macam tu je lah. Okay, dan Jiha banyakkan mengaji lah. Macam tu. Okay, Fazilah Abdullah, Masya Allah, terbaik permulaan. Alhamdulillah.
tunjuk aja juga ni. Macam mana Okey, boleh ya cara syuhada. saudari Nur? Macam mana pula cara saudari Nur untuk atasi dan rawat hati jika menghadapi sakit? Masya Allah soalan. Okey. Okey, ada yang tahu dan ada yang tak tahu. Okey, saya yang sakit ni. Tapi tak apalah. Cuma saya mintalah pada yang melihat ni untuk doakan kesembuhan saya dan juga untuk doakan kesembuhan saya lah. Okey. Okay, berbalik pada soalan tadi, macam mana cara saudari Nur untuk atasi dan rawat hati. Okay, macam mana saya atasi Saya lebih kepada mula-mula tu memang saya tak boleh terima. Saya tak boleh terima. Sebab apa? Sebab bagi saya ujian yang saya dapat tu terlalu berat sampai saya tak mampu nak hadap. Tapi setiap kali saya dapat ujian, saya ingat balik surah Baqarah ayat 286. Ayat tu lah yang saya pegang dari dulu sampai sekarang. Yang bermaksud, yang Allah berfirman, maksudnya Allah dah akan bebankan seseorang itu mereka sesuai dengan kesanggupannya. Sebab Allah tahu saya mampu untuk hadapi ujian ni, jadi Allah bagi ujian ni pada saya. Jadi cara saya untuk rawat hati salah satunya saya berpegang dengan ayat tu. Yang kedua, saya luahkan pada orang yang saya percaya. Saya luahkan, banyaknya saya luah pada family saya lah. Family saya tahulah saya macam mana. Pada mulanya memang saya macam banyak menangis. Banyak rasa macam tak boleh. Saya tak boleh nak hadap ujian ni sebab bagi saya terlalu berat. Tapi saya fikir-fikir balik, sebenarnya setiap apa yang berlaku ni ada hikmah. Hikmah yang pertama yang saya nampak adalah saya boleh tengok siapa yang ikhlas berkawan dengan saya, siapa yang tak ikhlas. Siapa yang betul-betul ikhlas bantu saya ketika saya susah dan siapa yang hanya ada untuk mengambil kesempatan jatah saya. Sebab nampak tu. Okay, dan yang kedua saya nampak hikmahnya, saya keluar daripada comfort zone. Sebelum ni saya memang tak pandai lah nak buat benda gini. Nak cakap-cakap depan orang ni. Tapi asbab sakit yang Allah bagi pada saya dah terbuka hati untuk untuk mendepankan diri saya, kedepankan diri saya untuk macam ni lah, untuk bagi dakwah pada orang. Sebenarnya macam kita pecah tembok lah. Yes, pecahkan tembok. Pecahkan tembok. Saya rawat hati apa lagi? Jajak mana? Jadi saya banyak selebihnya saya serah pada Allah lah. Macam saya berpegang bila saya sakit, memang orang takkan rasa apa yang kita rasa, melainkan dia ada dekat tempat kita. Sebab kadang-kadang sakit ni bukan kita nak, kita tak mampu pun kalau boleh sakit ni, tapi Allah bagi sebab Allah sayang. Allah ingat kita, Allah nak kita dekat pada dia, sebab tu Allah hadirkan sakit ni. Jadi salah satunya tadi kau dah. Okey, macam tu lah. Akhirnya saya rawat hati ni, nak kata rawat hati kita lah, lebih kurang saya banyak muhasabah lah. Saya fikir balik, bapa Allah turunkan ujian ni pada saya. Mungkin saya sendiri pun kurang istighfar. Jadi Allah turunkan ujian ni untuk hapuskan dosa saya. Sebab dosa saya memanglah terlalu banyak lah nak bandingkan dengan yang menonton ni. Sebab kadang-kadang yang bercakap ni kadang-kadang lebih kata boleh jadi yang melihat lebih baik daripada yang bercakap. Gitu. Allahu'alam. Terjawab ke doa saya tak tahulah. Tapi gitulah. Saya tahu. InsyaAllah sekali soalan anda tu insyaAllah terjawab lah. Kalau tak terjawab pun dia bagi tahu balik. Kalau kita orang bolok-bolok sikit. Bolok-bolok. Faham tak bolok-bolok atau apa? Okey, betul. Ada lagi soalan? Macam mana? Okay. Ini Masya Allah terbaik walaupun permulaan. Macam mana ni? Apa tu? Ini soalan adik. Okey. Okay. Terima kasih atas terima kasih jawapan. Betul jawapan. Okey. Saya nampak ada soalan. Kejap. Ya. Kita terima kasih atas jawapan. Kalau stres boleh tak doakan pada Allah, ngadu dengan Allah sampai nangis-nangis. Boleh sangat-sangat. Tu yang Allah nak sebenarnya. Yes, betul. Allah rindu air mata kita sebab Allah hadirkan ujian. Allah nak tengok air mata kita. Tu lagi baik sebenarnya. Kalau macam kita dah nangis sekalipun, kita cuba buat untuk menangis. Sebab air mata kita tu sebenarnya berharga di sisi Allah. Dan air mata kita ni juga akan menjadi saksi kita di akhirat nanti. Betul. Okey, lebih banyak menangis daripada kita ketawa. Dia bukan kata ketawa tak boleh, tapi kita lebih banyak ketawa. Kata Ustaz Asma, kalau kita ni tidak boleh menangis, kita ambil bawang letak kat mata kita sampai kita menangis. Sampai gitu. Maksudnya tanda kita tunduklah pada Allah. Okey, saudari Nurul Syahadat. Apa tu?
Macam mana kita nak detect sahabat kita terkena stres dan cara untuk dekatinya. Adakah patut kita abaikannya kerana hormati caranya yang tak mahu dipedulikan. Wah, Masya Allah saudari ni. Okay, kita nak detect sahabat kita tu. Bila kita perasan dia tu lain daripada yang lain. Biasanya dia tu happening, ceria je biasanya. Tapi one day tu dia ada masalah, dia pun jadi senyap, tak mau cakap dengan orang. Kita tegur pun macam gitu je. Jadi daripada situ kita dapat agak lah yang dia tu sebenarnya ada masalah. Jadi tapi kalau kita pergi dekat dia, tanya, "Bapa ni awak ada masalah ke?" Lepas tu dia macam tak ada apalah. Tapi kan kadang-kadang bukan orang yang daripada happening ke stres, happening ke senyap, kita boleh detect je. Kadang-kadang orang yang terlampau happening pun kadang-kadang dia sebenarnya dia ada depression, stres, tapi dia simpan saja. Kadang-kadang pun ada macam itu juga. Dia akan menunjukkan kegembiraan dia pada orang lain. Maksudnya masalah dia tunjuk pun hanya dia saja. Dia nak orang dia happy saja. Kadang-kadang macam tu pun ada juga. Betul. Sebabnya mungkin lah dia rasa mungkin masa tu bukan masa yang sesuai untuk diluahkan lagi masalah tu. Sebab tu dia ambil jalan untuk senyapkan diri dahulu. Tapi janganlah sampai kita abaikan dia sampai dia rasa macam, "Bapa you buat gini?" Tapi macam bila dia tamu cerita, kita bagi dulu dia masa sampai dia betul-betul okey. Bila tengok dia macam dah tegar kita slow-slow, kita pun tanyalah, "Bapa gitu ada masalah ke apa?" Gitu. Jangan berdesuk siapa ada 100 kilometer lalu tanya dia macam contohlah awak tanya 30 kilometer dulu, 50 kilometer dulu. Lepas tu 100, 150, lepas tu 200. Gitu. Kini jangan berdesuk sampai 200 kilometer. Allah. Kejutlah saing tu. Kejut saing kata. Okey. Soalan daripada admin, macam mana nak tahu orang tu ikhlas ke tak? Masya-Allah. Okey, kalau macam mana nak tahu orang tu ikhlas ke tak, kita tengok dari segi kesungguhan dia pada kita. Sungguh dia macam mana? Okey. Kalau macam dia ada time kita senang je, time kita suruh kita tolong dia jadi macam banyak-banyak alasan sangat dia buat. Jadi daripada situ bukanlah nak kata yang kita ni dapat tahu keikhlasan seseorang tu tak, tapi daripada situ kita dapat agak dari dia tu macam mana dengan kita. Mungkin ada something wrong antara kita dengan dia sampai dia jadi macam tu. Teruskan je. Tak ada dah. Kiranya macam mana kita tahu ikhlas seseorang tu, tengok kesungguhan dia pada kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Macam best je kalimah pecah tembok tu. Macam best. Okay, Fazilat tu insyaAllah akan disinar bahagian untuk Nusratul nanti, insyaAllah. Amin. Dan syukur untuk Jihah. Okay. Terima kasih jawapan speaker Nasama-Sami Ilya. Okay, amin. Okay, jarang Ana. Okay, Mujahidah. Jarang Ana tengok live menangis, tapi live ni berjaya buat Ana menitis air mata. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Kalian sangat senang. Masya Allah. Allah semuanya bukan datang daripada kami, tapi daripada Allah. Allah sentuh hati Mujahidah. Okay, Allah sentuh hati Mujahidah untuk perkongsian malam ni. Kami tak ada apa-apa pun, semua datang daripada Allah. Semua datang daripada. Ingat, apa-apa yang berlaku sama ada baik ke, buruk ke, ataupun kita ni banyak kelebihan ke, kita banyak kekurangan ke, kita banyak ilmu ke, tak banyak ilmu kita, itu semua datang daripada Allah. Kita sebagai hamba ni hanya apa? Hanya berdoa, hanya usaha. Okey? Dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia apa? Dia Khaliq. Kita ni makhluk. Khaliq tu pencipta. Yes. Okey? Dan jangan lupa jugalah. Okey? Ingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Kalau Nabi kita tak sebarkan agama Islam, tak adalah kita di sini. Okey. Ini kita bersyukur sangat-sangat kita lahir-lahir dah Islam. Alhamdulillah. Betul. Fazil Abdullah, masya-Allah, santan dari Allah tu. Betul. Okay, Narul Syahada baik-baik faham. Masya-Allah, both of you. Alhamdulillah. Semua datang daripada Allah. Kami hanya sebagai perantara asbab saja. Asbab untuk menyampaikan malam ni. Semua apa yang kami sampaikan ni adalah daripada Allah. Macam gitu. Okay, ada lagi? Sebab kita ni manusia tak ada apa-apa sebenarnya. Ingat, kita tak ada apa-apa pun. Yang datang semua Allah. Yang menjadikan itu semua Allah. Daripada tiada kepada ada. Okay? Hati dia bersih sangat ni. Sebab tu tersentuh. Kalau hati gelap, cerita Gajah Rimah pun tak terkesan. Betul, Masya Allah. Teruskan dengan sifat tu. Betul, cerita Gajah Rimah.
Jadi apa-apa kita nak buat sesuatu something, sama ada untuk diri kita ataupun untuk orang lain, pertama sekali kena keikhlasan lah. Ikhlas tu. Betul. Allah pun pandang seseorang itu pada keikhlasan dan kejujuran. Okay, Mujahidah Safia teruskan menyampaikan, walau view tak ramai kerana Allah lebih berhak Berhak menilai. betul. Walaupun lepas ni siapa-siapa pun boleh jadi orang lain. Lepas ni insya-Allah orang lain pula yang akan sampaikan. Walaupun macam Mujahidah kata, walaupun view tak ramai, kita bukan kejar view. Tapi kita nak sampaikan. InsyaAllah apa yang disampaikan malam ni harapnya sampai pada penonton, pada orang yang mendengar. Kami pun malam ni santai-santai je apa yang kami buat, tapi harapnya dapat sampailah pada yang mendengar. Sekitalah. Allah Mami yang mencipta. Okay. Kita ada apa-apa. Kalau tak ada soalan, soalan boleh tutup. boleh tutup Kita tutup. Jiah dengan Kak Nur boleh dah tutup ni. Kalau ada apa-apa soalan lagi lepas ni, boleh PM pada admin lah. Admin. I Ataupun am Muslim komen Badr. je. Yes, betul. Komen sahaja. Okay. Ini jangan lupa follow I am Muslim Muslim Outdooria untuk tahu perkembangan kami. Dan jangan lupa sumbangan. Sumbangan, yes. Sumbangan. Ngantuk dah tu. Okey, ala sianya. Ya pula. Okey, gila tidur Tidak. sudah. Okey, kejap. Doakan kami, doakan kami juga yang bakal menduduki exam. Allah. Okey. Betul, doakan Betul, kami. betul. Saya tak Yes. nak KD masih ada di sini. Kami akan menghadapi exam insya-Allah. InsyaAllah Doakan nanti kami. bulan 3 insyaAllah doa kami mudah-mudahan boleh jawab. Okey. Mana tahu doa awak semua ni, mana tahu antara doa tu Allah makbulkan. Betul. Macam tu. Okey. Okay, makin habis makin sebab masya-Allah, insya-Allah. Lepas ni akan ada lagi yang lain. Ngantuk dah tu. Terima kasih semua. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih juga pada yang sudi stay daripada awal sampai akhir dengar celoteh kami. Okey, betul. Terima kasih semua. Terima kasih juga pada semua yang join daripada awal sampai akhir. Kami hargailah sangat-sangat dan semoga apa yang kami sampaikan ni dapat sedikit sebanyak diambil sebagai ibrah untuk diamalkan dalam kehidupan. Dan minta maaf anda ada tersilap kata daripada kami berdua. Sekiranya kami ada kesilapan ketika berbicara, kesilapan atas jawapan-jawapan ni, minta maaf sebab kami baru belajar lagi. Ada tegur hati mana-mana pihak. Kami minta maaf banyak-banyak. Okey. Itulah tu. Apa itulah tu? Benda tu lah tu. Itulah tu. Okey. Allahumma amin, Muhammad amirul. Okey. Amin. Okey. Yang apa yang baik? Apa yang baik semuanya datang daripada Allah. Yang kurang semuanya datang daripada diri kami sendiri. Dan semoga dengan asbab penyampaian ini boleh disampaikan lagi pada orang lain, insya-Allah. Kalau itu bermanfaat, boleh disebarkan lagi pada yang lain. Semoga yang lain juga dapat memberi manfaat. Okey, dan terima kasih pada semua. Okey. Apa tu? Kan dia. Kita tutup majlis kita. Majlis. Boleh. Tak majlis. Apa? Ada soalan ke? Lili. Pengenalan. Nak buat kan ni? Boh. Okey, awak ajar. Okey, tak pada tu nak tunggu alim baru nak sampaikan. Betul. Betul Syani. Daripada tu nak tunggu alim baru nak sampaikan. Sampai bila tak alim? Betul? Bila tak alim? Macam mana ni? Sedekah alim. Yang tak faham. Okay, siapa-siapa yang sedekah ataupun nak infakkan, walaupun tak banyak pun, boleh tekan link di bawah yang admin pin tu. Popcorn pun boleh. Bukan boleh. Okay. Okay. Siapa-siapa yang nak menginfakkan ataupun yang nak sedekah, okay, boleh tekan link di bawah yang admin pin kan. Okay. Dan Jiah nak share sikit lagi minta maaf kalau nak tidur. Tak apalah, kita tidur. Okay. Kata Ustazah Asma, okay, bila kita sedekah ni ataupun infak, kita ibaratnya kita ni akan dihalang untuk masuk ke neraka. Makin kita menginfak, makin teballah penghalang tu untuk ke neraka. Masya-Allah. Okey. Jom sama-sama kita infak walaupun sedikit. Walaupun hanya RM1 ke RM2 ke, tak apa, insya-Allah. Sebab apa? Sebab dia beritahu, sebab Allah tu memandang keikhlasan kita dan kejujuran kita nak bagi. Betul. Okey. Okey. Okey, ada. Okey.
Satu lagi, Satu lagi, kami kita nak promote. promote produk dari MPP tahun ni. MVP. Tada! Mama Popcorn. Okay, Mama Popcorn. Mama Palangit katanya. Rangut sampai ke langit. Ha. Murmur je kali ni kami jual. Murmur sahaja. Okay, boleh. Okay. Boleh. Okay. Macam mana? Okay, siapa-siapa yang nak boleh ni lah tengok ni. Ataupun boleh pergi dekat IG Mama Popcorn Official. Wow. Okay. Mama Popcorn Official. Nampak tak tulisan dia? Dapat tak? Dapat. Boleh komen. Komen. Cuba komen. Komen. Okay. Nanti kat no komen. No komen Okay. Apa? So, okay. Makmuh IG. makmuh pula. Itu Mama Popcorn ni. Okay, Mama Popcorn ni dia ada dua perisa. Okay, yang Jah pegang ni adalah perisa caramel. Okay, lagi satu perisa coklat. Okay, sangat sedap. Sangat-sangat sedap. Saya dah rasa. Kalau okay, Jah bagi nombor telefon lah, nombor telefon. Apa? Okay, 010 010. 817 Kejap sayang. Popcorn. 010. 817 Okay. 98 98 10. 10. Okay. Okay. Okay, boleh WhatsApp terus nombor boleh WhatsApp terus nombor yang Kak Ana bagi ni. itu Okay. dia. Saya aja dah rasa memang sangat-sangat sedap. Okay, lepas tu boleh tengok dia punya apa ni? Isi. Dia punya isi dia bulat-bulat besar-besar. Memang Puas hati puas makan. hati. Memang satu ni satu mulut. Satu mulut jalan masuk. Cerita. Okay. Harga satu balang RM13. Kalau beli RM13 tiga saja. jatuh RM11 satu. Sebab kita orang ada buat promosi Chinese New Year. China New Year. Okay. Yang poster boleh, COD pun boleh. Pick up pun Set pick up pun boleh dekat SP, tak ada hal. Okay. So adik Kemaman poster Semenanjung dan Sabah Sarawak. Wow. Set pick up di SP. Okay. Kalau nak Roger je terus yang nombor Kak Ana bagi Boleh tu. save. Okay. Apa tu? Siapa nak popcorn tu dan infak ke rumah Yes. anak yatim ke, infak pada asnaf. Yes, betul. Sebab popcorn ni budak-budak pun suka. Bukan budak-budak je. Orang tua pun suka. Masya Allah. Uzai. Yes. Boleh infak kepada siapa-siapa yang nak infak pada anak yatim dekat Huzai. Kalau kenal lah dia ada dekat Kemaman. Ada dekat Kemaman pada je. Kemunting. Yes. Budak-budak suka ni. Betul. Budak-budak sangat suka. Bukan jihad saja. Kadang-kadang orang lebih macam orang tua pun suka juga. Memang sangat sedap makanan ni. Lembut. Dia rasa macam lemak-lemak masih lemak-lemak. Nak kata manis sangat tak manis sangat. Kira taklah manis leting Susah sangat. lah. Taklah manis leting sangat. Tapi sedap lah. Sedap. Kalau makan ni Allah, Masya Allah, ketagih sangat-sangat. Rasa nak beli 2-3 botol, 4 botol, 5 botol, 6 botol. Beli ke sedar mara. Macam itu. Okay, macam itu. Gitulah. Okay, ada lagi. Lagi tak? Astagfirullah. Apalah. Ada lagi. Asal? Jom membeli sambil bersedekah. Jom sambil Yes. membeli That's the bersedekah. better way. Okay. Mama popcorn. Okay, dan jangan lupa infak. Apa yang EIP. Edipin. Entrepreneurs Infak Project. EIP. Yes. Okay, selagi kita infak dengan ikhlas dan jujur, menjadi penghalang kita ke neraka. Makin kita banyak berinfak, makinlah menjadi penghalang tu akan jadi tebal untuk ke neraka. Masya Allah, siapa tak nak, siapa nak. Allah.